wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu mana saya sebut? Surah As-Sajdah. Saya baca As-Sajdah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tajaba junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Faman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Amma alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa amma alladhina fasaqu fa ma'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idhu fiha wa qila lahum dhuqu 'adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Allahumma baca lagi dah. Itu mbak, apa nama kita baca yang ayat yang sebelum. Sejadah juga lah, tapi bab yang sebelum tu kan Alam tara idzil mujrimun. Sifatul mu'minin fid dunya wa jazaohum 'inda rabbihim. Wa jazaul mu'minin wa jazaul fasiqin. Ada dua tajuk. Ada ni, pertama sifat orang mukmin di dunia dan balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Yang keduanya balasan terhadap orang mukmin dan balasan orang yang fasik. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Bahawasanya sesungguhnya orang yang beriman dengan ayat kami ialah orang yang apabila diingatkan mereka itu dengannya kharru sujada, mereka itu tersungkur sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka itu bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Wa hum la yastakbirun, dan mereka itu tidak berlaku takbur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innama yusaddiqu bi ayatil Qur'an wal ayatil kauniyah wa bir rusulil mursalin alladzina idza wu'idhu biha wastama'u laha ba'da tilawatiha 'alaihim. Bahawa ia membenarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan al-ayatul kauniyah
ayat manzumah, ayat yang boleh dilihat dengan mata kasar, pesan perbuatan Allah SWT dan membenarkan Rasul yang diutus. Orang-orang yang apabila diberi peringatan, mereka itu mendengar bagi peringatan itu, selepas peringatan itu dibaca atas mereka. Saqatu bi'a'dha'ihim wajibahihim sajidina lillahi ta'ala tadhallulan wa khudu'an. Jatuh tersungkur dengan anggota-anggota mereka dan dahi-dahi mereka, sajidina lillah, mereka itu sujud bagi Allah SWT, tadhallulan, menghina bagi Allah SWT, wa khudu'an, tunduk patuh bagi Allah SWT. Fa iqraran bil ubudiyah, dan ia berikrar dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan ubudiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzahu fi sujudihim amma la yaliqu bihi min awdari syirk, kattikhadhis sahibah wal walad wasyarik. Mereka itu menyucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud mereka daripada barang yang tiada layak dengannya, daripada kemudaratan syirik, seperti mengatakan bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana wakafi ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada as-sahibah. Sahibah tu isteri ya. Asalnya sahabat tu kawan, teman. Habis ini sahibah makna Tuhan ada bini. Wal walad, ada anak, wasyarik, ada sekutu. Ada orang kafir yang kata Allah Ta'ala itu ada isteri, ada anak. Tuhan Allah, Tuhan Ibu, Tuhan Maryam, Tuhan Anak, Isa alaihissalam, Trinity. Dan mereka itu memuji Allah SWT dalam dua bentuk. Jami'aini, ay jami'aini baina tasbih wa tahmid. Dia kumpulkan dua antara tasbih dan tahmid. Ya yaqulu subhanallah wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la, bahawa ia berkata maha suci Allah dan wa bihamdihi, dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, dan maha suci Tuhan yang maha tinggi. Kita dalam semaya, kita rakaat, kita sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dalam sujud kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Yang tu tuan-tuan punya pilihan lah. Tuan-tuan nak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi pun tak apa. Nak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi pun tak apa. Bagi mati pun tak apa, bagi hidup pun tak apa. Dia bukan ayat Quran. Nak sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bagi hidup huruf akhir sekali pun boleh. Tak. Tak sudah balah lah tu.
Aku dengar ada seorang ustaz tu sebut wa bihamdi, lepas tu mari seorang lagi wa bihamdi. Yang mana satu aku nak pakai ni? Orang Banjar surah dua-duanya bujur. Boleh dua-dua boleh. Orang Banjar surah orang Banjar kan? Banyu dingin. Wahum li'anna qulubahum 'amirah bil iman la yastakbiruna an ta'ati rabbihim. Dan bahwasanya mereka itu bahwasanya hati mereka itu penuh dengan iman. Tiada takbur mereka dari berlaku taat terhadap Tuhan mereka. Wattiba'ul ayat wal inqiyadu laha, dan mengikut ayat Allah SWT, ayat-ayat Allah SWT semua dipatuhi. Wal inqiyadu laha, dan tunduk patuh baginya. Ini perangai orang mukmin yang beriman Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir lain, orang kafir dia fujur, kama yaf'alul kafaratul jahlah al-fajrah alladzina yatawallawna mustakbirina falahum 'adzabun alim. Orang yang fujur, orang kafir dia fujur, dia jahat, dia takbur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka itu azab yang pedih. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang kafir, orang yang takbur dengan Allah SWT, takbur daripada beribadah kepada aku, dia akan dikosok masuk dalam neraka jahanam. Wa'iyadzubillah min zalik. Hadhihi awsaful mu'minin, dan ini sifat-sifat orang mukmin. Tuan-tuan tulis sifat orang mukmin. Yang pertama, al-ibadah. Orang mukmin ni sikap dia, dia suka beribadah. Wat taqdisu ma'al hamdi, menyucikan Allah Ta'ala dan memuji-muji Allah SWT. Perangai orang mukmin. Wat ta'atu, dan berlaku taat. Wal inqiyadu, tunduk patuh pada Allah SWT. Thumma dzakara Allah Ta'ala lahum awsafan ukhra, kemudian Allah Ta'ala sebut bagi mereka itu sifat-sifat yang lain. Sifat lain yang ada pada dia ialah hiyat tahajjudu au qiyamul lail. Itu payah sikit ya. Payah sikit, bukan payah sikit, payah banyak. Orang yang Allah Ta'ala bagi keinginan yang boleh buat ni. Dia bertahajud atau berdiri malam. Wa du'aul khalis lillah, dan berdoa yang penuh ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal infaqu fi wujuhil khair, dan menginfakkan hartanya pada jalan kebaikan. Allah Ta'ala sebut tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Merenggangkan rusuk-rusuk mereka daripada tempat tidur mereka dan berdoa kepada Tuhan mereka hal keadaan khaufan wa tama'a, takut dan tamak. Mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada barang yang kami rezekikan pada mereka itu mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tatajafa junubuhum? Tartafi'u jawanibuhum an amakinin naumi war raha. Dia merenggangkan rusuk-rusuk mereka dari tempat-tempat tidur dan tempat rehat. Atas katil, duk tengah sedap-sedap tidur bangun. Tu.
Kalau bahasa Kelantan kasar sikit, dok dengar sedap toko bangun. Tu toko. Faham tu toko tu. Tidur dengan orang sebelah lah. Tu. Bangun. Uyuh. Harapan jahat uyuh. Tu. Yubadiruna ila qiyamil lail. Tu. Tahannu'an ukusahum bimunajati rabbihim. Bersegera kepada qiyamul lail, menenangkan jiwa-jiwa mereka dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Perangai dia lagi tu. Wa yad'una rabbahum, dan mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala du'aan khalisan muqinina bil ijabah, dengan doa yang ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka meyakini bahawasanya doa mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia berdoa dalam keadaan khaufan minal iqab. Ikhlas sungguh dia berdoa bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia rasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, wa tama'an birrahmati, dan tamak dengan rahmat Allah taala, wa jazilus thawab, dan balasan pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa yunfiquna ba'dhu amwalihim fi subulil khair wal bir wa mardatillah, dan mereka itu menginfakkan setengah daripada harta mereka pada jalan-jalan kebaikan. Tu khair dengan bir makna dia sama. Khair pun bir pun khair, lebih kurang. Kebajikan, kebaikan, dan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tiada mengetahui satu-satu diri itu ma ukhfiya lahum, barang yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yun, daripada sesuatu yang menjadi penyejuk mata. Aduh. Jazaan bima kanu ya'malun, merupakan balasan dengan barang yang adalah mereka itu kerjakan. Apa dia tu? Menunjuk mata sungguh apa dia? Mari kita tengok. Tak tahu seorang pun, fala ya'lamu ahadun 'alal itlaqi minal malaikati war rusuli uzmah ma akhfallah ma ukhfiyallahu lahum minal fil jannati minan na'imil muqim wal ladzati allati lam yatla' ala mithliha ahad. Jazaa'an 'adlan muqabilan li sahili a'malihim allati akhfuha falam yarau bihan nas fa akhfallahu thawabuhum. Baik, fa akhfallahu thawabahum. Baik, tidak mengetahui seorang pun dengan sebenar-benarnya, ngotinya di kalangan malaikat dan rasul, besarnya barang yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu di syurga daripada nikmat-nikmat yang berkekalan, dan sesuatu yang lazat yang tidak ditimbulkan, yang tidak dizahirkan ala mithliha ahad, kepada atas barang yang seumpamanya seorang pun, sama ada di kalangan malaikat ataupun rasul-rasul. Malaikat jumpa sendiri besok nikmat tersebut, nikmat syurga tu. Lah ni kalau Allah Ta'ala zahirkan kat kita nikmat syurga, tuan-tuan,
Tak ada siapa nak berebut dunia ni. Seorang pun tak. Orang kata tak semua kat dunia ni. Seorang pun tak. Tak siapa pun nak bulun. Nampak tu, tebang kat depan. Laju pergi lah sana belakang. Nah, dia pasal tak nampak. Suatu pembalasan yang cukup baik, yang cukup adil, sebagai balas balik bagi kebaikan amalan mereka, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala balas balik atas amalan yang mereka itu sembunyikannya. Dia buat amalan itu senyap-senyap. Ada berlaku taat pada Allah Taala, tunduk patuh pada Allah Taala, doa penuh ikhlas, infak pun senyap-senyap, sembahyang pun senyap-senyap, dalam sunyi dia solat, infak pun senyap-senyap. Allah Taala balas balik benda tu. Paling tidak dilihat apa yang dia buat tu, tidak dilihat oleh manusia. Maka Allah Ta'ala menyembunyikan balasan pahala mereka. Tak apa. Nanti kamu akan tengok apa yang aku akan bagi pada kamu, hasil daripada kerja buat kamu yang cukup besar semasa kamu hidup atas muka dunia. Zab dia buka besok akhirat. Seronok. Nah, kalau bukan lah ni lah kita nak kira. Seorang pun tak mau hidup dah. Semua pakat nak kojol belakang. Kan nak mati kan nak kojol. Semua nak jalan belakang. Nak jadi duduk saya nak hidup hari ni pasal tak nampak ni. Tak kata siapa lah, kita semua lah. Jadi saya nak hidup tu. Rawal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala a'adtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Qala Abu Hurairah iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Telah meriwayatkan Bukhari dan Muslim dan Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW, kata dia, Allah Ta'ala berfirman, a'adtu, telah aku sediakan li'ibadi, bagi hamba-hambaku as-salihin, li'ibadi as-salihin, bagi hamba-hambaku yang saleh-saleh, ma la a'inun ra'at, barang yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan barang yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan barang yang tidak pernah terlintas di hati manusia. Kata Abu Hurairah, iqra'u, baca olehmu semua, in syi'tum, jika sekiranya kamu mau, ayat yang berbunyi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa rawal Hakim wa sahhahu an Ibni Mas'ud, dan telah meriwayatkan Al-Hakim dan telah mensahihkannya daripada Ibnu Mas'ud, an Ibni Mas'ud, kata dia, innahu lamaktubun fit Taurati laqad a'adda Allahu lil ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji'i ma lam tara 'ain wa lam tasma' udhun wa la yakhthuru wa lam yakhthur 'ala qalbin bashar wala ya'lamun malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wa innahu fil Qur'an fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Baik. Sesungguhnya telah ditulis di dalam kitab Taurat, telah menjanjikan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang merenggangkan rusuk-rusuk mereka daripada tempat tidur mereka, ma lam tara'in, barang yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah ada walam tasma uzun,
tidak pernah didengar oleh telinga dan juga terlintas oleh hati, dan tidak mengetahui benda ni ada. Dan nikmat syurga Allah SWT yang cukup besar, yang cukup ganal ini, orang Banjar kata ada. Wala ya'lamu malakun muqarrabun, malaikat yang hampir dengan Allah SWT pun tak tahu. Hampir macam mana pun, terhijab juga, depa pun tak nampak. Wala nabiyyun mursalun, nabi yang diutus yang besar-besar, nabi yang besar-besar pun ada yang tak tahu. Mudah-mudahan nabi kita dapatlah. Tapi nabi-nabi lain, Nabi Musa pun siapa kalimullah, dia boleh cakap dengan Allah Ta'ala, tapi dia tak dapat benda tu. Yang kata boleh tengok syurga tu nabi nabi kita Malai Isra' Mi'raj. Nah, itu dia. Habis itu kita pergi pada ayat yang seterusnya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah orang-orang mukmin sama seperti orang-orang fasik? Lalu Allah Ta'ala jawab, la yastawun. Sudah tentu mereka itu tidak sama. Tak sama. Al yastawil mu'min billahi wa rasulihi, al muti'u li amrin wa nahyihi, wal kafirul khariju an ta'ati rabbih, al mukadzibur rusul, al mukadzibur Rasulullah ilaihi. Wal jawabu la yastawil mu'minuna wal fasiquna indallah yaumul qiyamah. Adakah sama orang mukmin yang beriman dengan Allah dan Rasul, yang berlaku taat bagi perintah Allah Ta'ala dan larangannya, dan orang kafir yang terkeluar daripada berlaku taat terhadap Tuhan mereka dan mendustai Rasul-Rasul Allah SWT kepadanya? Jawapannya la yastawi, tidak sama. Orang mukmin dan orang yang fasik di sisi Allah pada hari kiamat sama. Ada besok ada apa nama? Siapa yang bawa kereta tak ada tengah hujan, dia tutup api, tak tutup lampu. Maklumat daripada sahabat. Saya duduk sini tengah molek, tuan-tuan ada itu saya tak tahulah. Nanti nak balik tak boleh, tidur di Taiping. Jangan kereta saya sudah. Wa nadhirul ayah, kalau kita perhatikan qaulu ta'ala, am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah menyangka orang-orang yang melakukan kejahatan bahawa kami jadikan mereka itu seperti mana orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama ada dalam kehidupan mereka ataupun kematian mereka, hidup mereka atau mati mereka. Sa'ama yahkumun, amat berat buruklah barang yang mereka itu hukumkan. Kalau mereka itu berasa serupa yang kami buat, tak betul lah. Sengkaan dia tu tak betul, tak tepat, meleset. Takkan sama Allah Ta'ala buat besok. Lagi Allah Ta'ala sebut tadi dalam surah Al-Jasiyah ayat 21. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Shad, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apa kami akan buat? Kami akan buat orang mukmin yang beriman dan beramal soleh seperti mana orang yang melakukan kerosakan di muka bumi,
atau kami jadikan orang muttaqin kal fujar, seperti orang yang fujar, orang yang jahat, orang yang melakukan dosa terhadap Allah SWT, orang yang kufur dengan Allah SWT. Qauluhu azza wa jalla, Allah Ta'ala sebut lagi, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tuan-tuan selalu dengar ayat ni. Tak sama penduduk neraka dan penduduk syurga. Penduduk syurga mereka itulah orang-orang yang berjaya. Nah, tuan-tuan selalu baca tu surah apa? Al-Hasyr dah. Nah, sama. Baik. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka itu jannatul ma'wa, syurga ma'wa, nuzulan menjadi tempat turun, tempat tinggal mereka, bima kanu ya'malun, dengan barang yang adalah mereka itu kerjakan, mereka itu beramal. Innal ladzina innal ladzina sadaqat qulubuhum bi ayatillah wa rusulihi wa 'amilu salihul a'mal falahum jannatul ma'wa allati fiha al masakin wad daur wal ghuraful 'aliyah thawaban wa jazaa'an wa takriman lahum 'ala a'malihimul hasanah wa af'aluhum at-thayyibah allati fa'aluha fid dunya wa qawluhu fi haqqil mu'min falahum bila tamlik ziyadatu ikram. Dia kata apa? Orang yang benar hati mereka itu, hati yang telah membenar, orang-orang yang telah membenarkan hati-hati mereka itu dengan ayat-ayat Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan beramal mereka itu dengan sebaik-baik amal, amalan yang soleh, salihul a'mal, amal-amal yang soleh, falahum jannatul ma'wa, maka bagi mereka itu syurga ma'wa, yang mana di dalamnya al-masakin, al-masakin, tempat-tempat tinggal. Kalau kata masakin, orang-orang miskin, itu dia pendek-pendek sikit. Masakin, tempat-tempat tinggal, daripada maskan. Maskan tu kalau ni panggil hostel lah. Hostel ke tempat tinggal ke maskan. Masakin, mana tempat-tempat tinggal. Masakin, tu Arab kalau masakin maknanya jamak daripada miskin. Maknanya orang-orang miskin. Dan rumah-rumah. Tu daur, dur. Daur bulatan, dur. Tu rumah dur. Kalau daur tu maknanya pusingan. Dur jamak daripada dar. Darun Naim. Tu negeri pun boleh, rumah boleh. Rumah nikmat. Negeri yang penuh nikmat. Itu negeri saya lah tuan-tuan. Darun Naim. Tuan-tuan, Darul Rampasu. Itu negeri tuan-tuan. Tuan-tuan nak rampah balik. Bukan Darul Ridwan, Darus Serabutun. Siapa yang serabut kita, dapat balik baru tak serabut. Boleh faham? Lain Darul Aman, alhamdulillah aman sungguh. Darul Aman. Okey, lain clear. Darul Iman dan 4 tahun. Lepas tu depa sapu. Darul Ihsan, okey. Wal ghuraful 'aliyah, bilik-bilik yang tinggi. Besok tak tahulah macam mana Allah Ta'ala nak buat maskan ataupun rumah yang bilik dia macam mana, tak tahu ni. Bilik dia ni, Allah Akbar. Bilik-bilik yang berada di tempat yang tinggi, 'aliyah, tinggi. Macam mana? Wallahu alam. Ini sendiri lah besok. Sebagai balasan pahala, ganjaran, dan kemuliaan
bagi mereka atas amal-amal mereka yang baik dan perbuatan-perbuatan mereka yang baik allati fa'aluha fid dunya, yang mana mereka itu telah mengerjakan di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi balasan yang baik. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar, dan adapun orang-orang yang fasik maka tempat tinggal mereka ialah neraka. Ammal ladzina fasaqu ay kafaru billahi wa kharaju anit ta'ah wa 'amilus sayyi'at fa ma'wahumun narul lati ya'wuna ilaiha wa yastaqirruna fiha. Thumma dzakarallahu su'u haluhum fiha faqal kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Adapun orang-orang yang fasik ataupun orang yang kufur dengan Allah dan terkeluar daripada berlaku taat pada Allah Taala dan melakukan amal-amal yang buruk, maka tempat tinggal mereka ialah neraka. Ya'una ilaiha, mereka itu berdiam di dalam neraka. Wa yastaqirruna fiha, bermukimlah dia di situ. Ada menetap di situ. Faqala Allah Taala, kullama tatakala aradu an yakhruju, mahu mereka itu bahawa keluar mereka itu daripadanya, mereka nak keluar daripada neraka, u'idu fiha, dikembalikan ia kepadanya. Aduh, bukan kata keluar, berazam saja. Dalam tafsirannya dia kata kullama azamu, tatkala mereka itu berazam, belum keluar lagi, bercita-cita alal khuruji, nak keluar daripada neraka, minha, daripadanya. Pasal apa nak keluar? Min syiddatil azabi wal ihwal, kerana terlalu azab dan terlalu huru-hara. Itu kata Tuku Draman. Ulama almarhum dulu dia kata hara-huru. Ini huru-hara kan? Huru-hara betul ya. U'idu fiha, dikembalikan ia ke dalamnya. Ai annahum mukhalladuna fiha. Mereka itu berkekalan di dalamnya. Seperti mana firman Allah SWT, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin, sekala mereka itu mau keluar daripada neraka, min ghammin, daripada neraka. Ghammin ni lautan neraka, bukan laut tu, lautan neraka yang luas. U'idu fiha, dikembalikan pada neraka balik. Banyak ayat Quran yang menunjukkan orang kafir ni tak tahan dalam neraka, memang nak cabut lari. Hatta Firaun sendiri pun. Firaun sendiri. Macam ayat yang kita jumpa dalam surah apa nama? Dalam surah Dukhan. Saya baca tengok ayat tu tuju kat siapa? Tuju kat Firaun. Ayat yang bunyi inna syajarataz zaqqum, sesungguhnya pokok zakum, ta'amul athim, makanan orang yang berdosa. Kal muhli yaghli bil butun, seperti cairan yang yang mendidih di dalam perut. Sesuatu benda yang cair, yang belengah, yang melekit. Macam dodo ya, macam dodo panah. Ataupun minyak tar panah. Dodo sedap, minyak tar tak sedap. Kaghalil hamim, mendidihnya seperti mana air yang mendidih. Kalau mau yaghli bil butun kaghalil hamim. Allah Ta'ala sebut situ, khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
Dia berasa panas. Bila dia berasa panas, dia nak cabut lari daripada neraka. Nak cabut lari daripada neraka. Cek tengok tu, antara perang lah. Cabut lari juga. Dia dulu atas pokok dunia hebat dia. Dia kata kat malaikat ambil dia. Dia ambil dia letak tengah-tengah balik. Supaya jangan ada cita-cita dia nak keluar. Khuduhu ambil dia. Fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Kamu letak tengah-tengah neraka jahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Kemudian dituang pula cecair yang panas. Cecair, timuh cair, kau si cair wallahu alam atas kepala dia. Hancur lebur kepala dia. Hancur. Lebur. Baik. Wa qila lahum, dan dikatakan bagi mereka, dan yuqal lahum taqri'an wa tawbihan wa tahdidan, dikatakan bagi mereka itu tanda Allah Ta'ala tu marah, Allah Ta'ala cela, Allah Ta'ala bagi ancaman kepada mereka. Wa qila lahum, dan dikatakan bagi mereka, dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasalah olehmu azab neraka yang mana kamu dengannya kamu mendustainya. Ai tadzuqu wa tahmilu azaban naril ladzi kuntum bihi bid dunya fa innallaha a'addahu lil musyrikin bih. Rasalah dan tanggunglah. Rasalah, kamu semua rasa, kamu semua tanggung azab neraka yang mana kamu dustakan dengannya di dunia. Maka sungguhnya Allah Ta'ala janjikannya bagi orang yang menyekutukan Allah Ta'ala dengannya, lil musyrikin nabi. Dan di sana azabun akhar, sabiqul lahu, yang Allah Ta'ala dahulukan baginya. Apa dia? Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Walanuziqannal kuffari wal asati syai'an minal azabil aqrab wal aqal wa huwa azabud dunya minal masaib wal afati kal ju'i wal qatli was sabbi qabla maji'i wa huduthil azabil al ashaddul a'zam wa huwa azabul qiyamah liyarji'u an dhalalihim ila al huda war rushd wa yathubu 'anil kufri wa yu'minu bi rabbihim wa yusaddiqu bi rasulihim. Dan kami akan rasakan mereka itu daripada azab yang dekat, bukan azab yang besar. Mana azab di dunia, azab yang besar itu azab akhirat. Moga-moga mereka itu kembali pada Allah SWT. Wala nuziqanna, sungguh-sungguh kami akan mengazab orang kafir. Tu Allah Ta'ala bagi dalam kalimah itu. La nuziqanna, sungguh-sungguh kami akan azab mereka yang berlaku kufur dan mengingkari Allah SWT, menerakai Allah SWT. Syai'an minal azabil aqrab, daripada azab yang hampir, dia yang sedikit, tidak besar seperti mana akhirat, banyak seperti mana akhirat. Yani azab dunia, minal masaib, daripada musibah-musibah, wal afati, wabak penyakit, macam-macam penyakit. Langgar perintah Allah Ta'ala, macam-macam penyakit mari Allah Ta'ala boleh buat. Kal ju'i, seperti lapar. Pasal apa lapar? Pasal kemarau. Bila kemarau makanan tak ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tapi orang yang beriman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perang orang beriman.
walanabluwannakum, sungguh-sungguh kami akan uji kamu semua, Allah Taala kata. Bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, daripada sesuatu yang menakutkan, walju', kelaparan, walaqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda, wal anfus, nyawa, kematian maksudnya, wassamarat, buah-buahan, hujan tak mau turun, kemarau, padi pun tak pernah nak jadi, motor pun kepek habis, durian pun semua tak kelia, makanan tak ada, barang jadi mahal pada muka kita. Dalam makanan ada pun mahal macam dah, pokok sawit banyak pun minyak hilang semua. Ni 3 hari ni hilang minyak, tak ada. Nak beli tak ada. Pokok sawit banyak. Tu tahulah tuan-tuan. Wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dia orang yang beriman, alladzina idza asabatuhum musibatun, orang-orang yang bila kena pada mereka itu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni perangai orang beriman, kut mana pun tak apa. Orang tak beriman, Allah Taala uji perlu kesah. Ni mana ni payah, nak apa ni? Semua kira. Wal qatli, bunuh, wasabbi, rampak. Bila makanan tak ada, macam-macam berlaku tuan-tuan. Curilah, rompaklah, macam-macam. Itu apa nama dia panggil apa tu? Musibah. Qabla maji, sebelum datang dan berlakunya azab yang lebih besar, yakni azab kiamat. Liarji'un, supaya mereka itu semua kembali. Ingat, an dhalalihim ilal huda war rasyad aw war rusdi. Itu kalau ada alih war rasyad. Baik, daripada sesat kepada petunjuk. Tu. Dan tidak berlaku kufur, meninggalkan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengan Tuhan mereka dan membenarkan rasul-rasul. Saya kena tipu lagi kah? Hari itu sekali saya kena tipu, ni jam 7.40 ya. Jam tu nasib baik aku tengok jam aku. Jam apa? Busuklah jam tu. Tak apalah, saya baca satu ayat lagi tuan-tuan. Saya tidak akan melintasi jam 9 malam. Tak akan lintah punya. Saya tahu tuan-tuan pun hujan-hujan gini nak tidur awal. Saya tak kisahlah. Tuan-tuan balik dulu, saya balik kemudian pun tak apa. Nah, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian mereka itu berpaling. Sesungguhnya minal mujrimin, orang-orang yang berdosa itu muntaqimun. Mereka itulah orang yang disiksa oleh Allah Taala. La ahadun azlama min man zakkarahu Allah bi ayatihi al-Qur'aniyah wa mu'jizati rusulih wa bayyanaha lahu wa waddahaha thumma tarakaha ba'da dhalika wa jahadaha wa a'rada anha wa tanasaha ka'annahu la ya'rifuha fa innana sanantaqimu ashaddul intiqam minal kuffari alladhi kafaru billahi wa qtarafu al-ma'asi wal munkarat. Siapakah yang lebih zalim? Tidak ada seorang yang lebih zalim daripada orang yang apabila telah mengingatinya Allah Ta'ala dengan ayat-ayatnya dan ayat-ayatnya ayat Al-Quraniyah dan mukjizat-mukjizat Rasul, dan menyatakan baginya dan menerangkan baginya dan menyatakan baginya, memperjelaskan
kepada dia ayat-ayat tersebut. Kemudian dia meninggalkannya selepas itu dan menentang, menolaknya dan berpaling daripadanya. Wa tanasaha, dan masing-masing lupa melupai antara satu sama lain di antara mereka. Ka'annahu la ya'rifuha, seolah-olah mereka tak tahu apa. Tak tahu pun. Tidak mengerti. Tak apa tuan kata kalau buat macam tu tak apalah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Selalu dah kita baca ayat tu tuan-tuan. Innana sanantaqimu, kami akan seksa mereka dengan seberat-berat siksaan daripada orang-orang kafir yang mana mereka itu berlaku kufur dengan Allah SWT dan melakukan maksiat dan perkara yang mungkar. Last tuan-tuan, hadis ni last. Tuan-tuan dengan molek. Ni hadis PRU 13. Tak faham lagi, bengong lagi tadi aku lupu kepala. Tapi bukan orang sini, orang tempat lain. Orang sini insya-Allah tak kena. Dengar molek. Mudah-mudahan merah ni apa nama handset ni dia lekat molek. Boleh ingat. Insya-Allah. So lagi. Belum pukul 9 lagi. Baik. Rawa Ibnu Jarir last. Wa Ibnu Abi Hatim an Mu'adz bin Jabal. Qalu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathun man fa'alahunna faqad ajrama. Man aqada liwa'un fi ghairi haqqin wa man aqqa walidayhi aw masya ma'a zalimin yansuruhu faqad ajrama. Yaqulullah ta'ala inna minal mujrimina muntaqimun. Faham boleh? Lagi pilihan raya umum 13 dia bubuh daerah lain lagi siap. Tengok hadis telah meriwayatkan Ibnu Jarir daripada Ibnu Abi Hatim daripada Mu'adz bin Jabal, kata dia sami'tu, telah mendengar aku, bagi deras sikit keluar taik-taik telinga, telah mendengar aku Rasulullah SAW bersabda, salasun, 3, man fa'alahunna, siapa yang buat benda tu faqad ajrama, dia dosa, dia buat benda yang berdosa. Silat-silat lagi kupur. Ajrama tu asal dia dosa, tapi kalau mujrimin kupur tuan-tuan. Baik, man aqada liwa'un fi ghairi haqqin, siapa yang ikat bendera fi ghairi haqqin, pada jalan yang tak betul. Maknanya bawa kau ikat apa ke? Bukan bendera kita tuan-tuan. Bukan bendera Islam, tapi bendera sekular. Siap ni. Oi, lama dah. Ada dah benda ni. Aqadah tu ikat, akad. Liwat. Jadi liwat tu rayah dera. Duk pegang, duk ikat, duk bawa, duk junjung, duk apa? Siap. Bagi mati tengah bawa. Oh, cium musuhnya dah tu. Duk mana tuan-tuan tu? Yang kedua, dah faham tu tak? Faham kan? Ni saya tanya ni, bagi jawab derah-derah lagi. Sebelum Isyak. Faham ke tak faham? Faham. Muslimat faham? Muslimun? Tak ada. Kemudian dia kata, au aqqa walidayhi, raka kedua ibu bapa. Yang ketiga, dia masuk balik, au masya ma'a zalimin yang suruh, atau berjalan bersama orang zalim, lepas tu tolong dia pula. Mampu.
berjalan bersama orang salih, pi duk tolong dia pula, faqad ajrama. Tak faham lagi, aku tak erti dah. Malam ni cukup jelas. Kalau ditakdirkan berlaku sebulan 2 bulan lagi, faham sendiri. Bukan pergi tolong, bantu apa semua tak. Berjalan dengan dia, lepas tu bantu pelan-pelan. Pelan-pelan. Hadis ni jelas. Siapa dia tu? Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim. Daripada Muaz bin Jabal. Itu dia. Boleh Boleh faham? Kau tak puas hati? Setakat ni habis. Cukuplah. Nak balik dah. Faqad ajrama, maka dia telah berdosa. Asal dia ajrama tu berdosa. Berdosa. Kalau tak kupu pun dosa pun tak mau dah. Kena juga dosa. Laratkan kita nak pikul dosa lagi jumpa Allah Taala besok. Larat. Benda besar belaka tu. Berjalan bersama orang zalim, lepas tu ditolong dia. Bawa dia lagi, jadi driver dia pula. Pergi kempen untuk dia pula. Tak faham lagi? Faham tak apa. Kalau faham cukup setakat tu, tuan ngaji setakat faham ya. Wallahu a'lam. Jadi ada soalan? Belum ke 9 lagi? 2 minit lagi. 2. Satu soalan. Ada satu soalan. Saya boleh jawab. Tak jawab saya senyap kan. Sezalim-zalim manusia tu macam mana kan? Sezalim-zalim manusia. Zalim manusia itu dia nak sebut zalim ke atau takrif zalim je? Yalah. Tak. Bagi jelah. Mana pun tak apa. Lawan hukum Allah Taala zalim. Sezalim-zalim je lah. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempat dia. Zalim. Habis zalim. Itu dia. Yang paling nak sebut apa ni? zalim. Saya susah nak sebut tuan-tuan. Nak sebut pemimpin zalim pun zalim-zalim dah. Nak sebut apa lagi tuan-tuan? Tak boleh. Tak. Tapi zalim juga kita kalau kita tahu, tiba-tiba kita pergi ni juga zalim lah kita. Tidak ada orang yang diberi peringatan. Pada ayat-ayat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi thumma a'rada anha inna minal mujrimin muntaqimun. Siapa ayat tu? Apakah yang lebih zalim daripada orang yang diperingati pada dia ayat-ayat Allah Ta'ala, kemudian dia berpaling? Dialah yang paling zalim. Tu sezalim-zalim. Azlama tu lebih zalim. Tu tafdhil situ. Azlama, siapa yang lebih zalim? Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Itulah orang yang paling zalim. Satu lagi. Satu ya. Muslimat. Muslimin. Maknanya bila diberi peringatan, maknanya dia dah tahulah. Dia dah tahu. Kalau dia jahil cerita lain. Dah diberi peringatan, dia dah tahu. Tiba-tiba dia tolak juga. Dia menzalimi diri dia sendiri. Sengaja nak mencampurkan diri dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah kalau sedia. Tuhan akan bagi kalau kita bersedia untuk nak terima benda tu, Tuhan bagi. Bersedia nak masuk neraka. Besok Allah Ta'ala bagi masuk neraka tu hanya orang-orang yang bersedia untuk masuk neraka, tuan-tuan. Jawapan bersedia tak sedia tu bukan di akhirat besok. Law ni. Ada kata aku tak bersedia. Dulu kamu buat sesuatu gaya-gaya macam kamu sedia masuk. Sebab tu aku bagi masuk. Bukan sampai depan Allah Ta'ala dah. Law ni. Gaya-gaya macam orang yang sedia nak masuk. Itu Allah Ta'ala bagi masuk. Dia ada gaya dia tu. Gaya orang sedia nak masuk syurga, gaya orang sedia nak masuk neraka. Ada dua gaya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada.
Selamat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.